Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Jemaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai bagaimana kita nak tolong kepada orang yang dah meninggal dunia. Kalau orang yang dah meninggal dunia ini, orang yang hidup ini nak tolong kepada mereka yang telah menghadap di hadapan Allah, bagaimana caranya? Dan kita bincang adakah cara tersebut sampai ganjaran ataupun pertolongan itu kepada mereka. Salah satunya bacaan-bacaan ayat-ayat Quran kepada mereka yang telah meninggal dunia ini. Maka di waktu mana mereka dah menghadap di hadapan Allah, lalu kita baca ayat-ayat Quran dan kita sedekahkan pada mereka yang telah meninggal dunia itu, lalu dibincangkan oleh para alim ulama'. Adakah sampai ataupun tak sampai pahala bacaan yang dibaca tadi? Sebab berdasar pada ayat Quran yang kita belajar pada muka surat 131 dalam kitab ini, iaitu wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Yang ni yang kita sebutnya, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan manusia tu dia tidak akan memperolehi apa yang dia dapat lepas pada mana dia menghadap depan Allah, illa ma sa'a, kecuali apa yang telah diusahakan waktu mana dia hidup di atas dunia. Yang ni ulama bincang ayat ni. Adakah amalan yang kalau sekiranya kita buat kepada orang meninggal dunia, maka sampai ke tak sampai pahala ataupun hadiah bacaan kepada orang yang arwah-arwah yang telah menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan kitanya, lalu kita sebut dalam perbincangan sebelum daripada ininya, berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut antaranya pada muka surat 133 tersebut, Rasulullah sebut man mata wa alaihi siyamun sama lahu waliyuhu. Rasulullah sebut siapa-siapa yang meninggal dunia, kemudian lepas pada dia meninggal dunia, tapi dia masih lagi ada baki puasa, yang dia belum lagi selesaikan puasa di atas dunia ini, sama lahu waliyuhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maka puasalah wali dia. Wali dia ataupun orang yang masih hidup, keluarga dia, bolehlah menggantikan, mengqadakan puasa dia. Maknanya berdasar pada hadis ini menunjukkan sampai pahala pada orang yang meninggal dunia tu. Itu yang kita bincang pada pengajian sebelum daripada inilah. Termasuk dalam kitab Muwatta' diceritakan tentang peristiwa daripada Abdullah bin Abu Bakar, daripada bapa saudara dia, daripada nenek dia, bahawa dia berniat untuk berjalan seorang diri ke Masjid Quba. Niat dia, bila dia niat saja nak pergi ke Masjid Quba, tapi dalam perjalanan dia nak pergi ke masjid itu, dia meninggal dunia. Sehingga niat dia tu tidak terlaksana dengan sempurna. Ada di kalangan mereka ni, Abdullah bin Abu Bakar, dia cerita bapa saudara dia. Dia nak pergi ke Masjid Quba, tiba-tiba dalam perjalanan dia meninggal dunia. Lalu anak dia yang bernama Abdullah bin Abbas meneruskan niat tadi, melakukan perjalanan ke Masjid Quba untuk menyempurnakan niat orang tuanya itu. Maknanya berdasar pada peristiwa ini digambarkan bahawa memang sampai pahala kepada orang yang telah meninggal dunia, maka kita sambung amalan-amalan soleh yang dia niat untuk dia nak buat, maka kita sambung amalan soleh dia tadi di waktu mana dia telah meninggal dunia, maka pahala itu akan sampai pada diri dia. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebelum daripada ini. Riwayat Aisyah bahawa dia melakukan iktikaf di masjid yang ditujukan untuk saudaranya. Siapa dia? Abdul Rahman yang telah meninggal dunia. Maknanya dia iktikaf, tapi dia niat iktikaf tu untuk saudara dia Abdul Rahman.
Sampai ke tak sampai pahala? Sampailah. Sebab Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang lakukan demikian. Demikian juga saat disebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah aku boleh bersedekah untuk ibuku yang telah meninggal dunia?" Saat pernah tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak kalau saya nak bersedekah di atas nama ibu saya? Di atas nama ibu saya, boleh tak ya Rasulullah?" Kemudian sampai tak sampai pahala ni? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ya Sa'ad." Sa'ad lalu tanya, "Jenis sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Kalaulah orang meninggal dunia ni, nak sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah?" Rasulullah sebut, "Memberi orang lain minum." Rasulullah sebut demikian. Bagi orang lain minum. Akhir-akhir ni kan kita ada peluang untuk beli mesin untuk nak bersih air jadi bersih. Misal contohnya, air tu daripada paip lagi boleh keluar terus. Boleh keluar terus yang disebut dengan air dan tak perlu masak. Misal contohnya. Maka kita beli mesin macam tu, kita wakafkan di masjid. Kita wakafkan yang disebut dengan di tempat-tempat anak-anak menghafal Quran. Kita letakkan di tempat, kita niat untuk arwah ayah kita, niat untuk arwah mak kita. Sebanyak mana orang minum daripada wakaf kita tadi, sebanyak itulah pahala yang dapat pada mereka yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Lalu hari ini kita sambung pada muka surat 134, di mana kandungan yang terdapat dalam firman Allah Taala, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Ayat yang kita sebut tadi, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Yang disebut dalam surah An-Najm itu khusus ditujukan untuk perbuatan jahat. Perbuatan jahat dia yang dimaksudkan dengan ayat tu, bukannya termasuk perbuatan baik. Ini ulama-ulama tafsir demikian. Nak suruh kita ni jangan berputus asa dalam menolong orang yang telah meninggal dunia. Dengan cara macam mana kita tolong? Dengan cara kita buat amal soleh dan diniatkan pada dia. Amal soleh kita tu termasuk sedekah, termasuk wakaf, termasuk kita taja anak-anak menghafal Quran, termasuk kita di kalangan kita ni untuk kita berbuat benda-benda yang baik pada orang yang telah meninggal dunia. Terutama macam arwah mak kita, arwah ayah kita, arwah datuk nenek moyang kita, suami kita, isteri kita. Isteri ni saya jarang dengar kalau orang infak ataupun dia buat untuk arwah isteri. Saya jarang sangat. Kalau biasanya di kalangan kita ni, kita biasa saya dengar yang buatnya ialah isteri untuk arwah suami. Itu biasa dengar. Sebab untuk daripada suami pada arwah isteri jarang sangat. Sebab suami dah kahwin seorang lagi dah. Lepas pada meninggal dunia ni. Itu biasa yang terjadi. Manakala orang perempuan ini, bila suami dia meninggal tu, tak tentu lagi dia boleh kahwin ke tidak. Tambah yang datang tu muka samseng pula. Misal contohnya, tak ada gaya untuk jadi suami yang lebih baik daripada suami sebelum daripada ini. Jadi menyebabkan mereka tertangguh daripada mereka nak meneruskan rumah tangga tersebut. Ini terpulanglah pada dia masing-masing. Cuma saya nak sebutnya gambaran bagaimana kita boleh buat kepada orang yang telah meninggal dunia ini, kecuali yang datang dosa ni, dosa dipanggil dosa jariah, dosa yang berpanjangan. Dengan apa dia? Yang kamu buat, tiba-tiba kamu buat satu benda tersebut, benda tu berkekalan jahat. Misal contoh dalam dunia kita hari ni, misal contohnya ada orang yang sekarang ni kan ramai orang yang terlibat dengan Facebook, terlibat dengan Instagram dan sebagainya. Tapi mereka buat program live, mereka buat program-program dan sebagainya dalam keadaan mereka menunjukkan maksiat, dedah aurat. Ada kan yang founder yang jenis nak tunjuk dia ni cantik, dia ni lawa badan dia dan sebagainya. Kemudian ditunjuk aurat dia. Kemudian satu hari dia mati. Kemudian orang ulang tayang, orang tengok balik yang dia buat live sebelum daripada ni. Live dia tu tak terpadam. Masih lagi kekal dalam YouTube ada, dalam Facebook ada, dalam Instagram ada dan sebagainya. Bila mengekali keadaan demikian, dia dah mati dah. Dosa dia tu sentiasa hidup.
Dosa dia tu hidup. Yang ni yang dimaksudkan dengan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tu yang dimaksudkan kamu tak akan dapat bebanan kecuali yang kamu usahakan di atas dunia. Yang ni khusus untuk yang disebut dengan orang melakukan dosa waktu mana dia hidup di atas dunia dahulu. Ini yang dibincangkan. Sebab daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, apabila hamba aku berniat melakukan perbuatan baik. Dalam hadis kursi sebut, maka aku akan tulis untuknya satu kebajikan. Siapa-siapa yang niat dia, niat pagi ni nya, dia niat, oh pagi ni pagi Rabu, saya nak dengar kuliah Ustaz Ahmad Dasuki lah, misal contohnya. Biar Ustaz lambat masuk pun, dia niat demikian pada diri dia. Dia niat itu pun Allah tulis dah kebaikan untuk dia. Bangun daripada tidur je, dia teringat terus. Hari ni hari Rabu. Hari Rabu ni ada kelas. Dia sebut demikian. Jadi, menyebabkan di waktu itunya, dianya Allah dah tulis satu kebaikan untuk dia. Dan apabila dia melaksanakan niatnya itu, dia pun bersiap. Dia pun buka handphone dia, dia buka komputer dia buka yang disebut dengan tab dia dan seumpamanya. Dia buka untuk dia masuk link untuk dia nak belajar ini. Lalu di waktu tersebut Allah dah tulis lagi kebaikan untuk dia, maka Allah lipat gandakan kebaikan untuknya sebanyak 10 hingga 700 kali ganda. Start daripada kalian tunggu kuliah tadi, Allah tulis pahala untuk diri kita sebanyak 10 hingga 700 kali ganda. Allahu Akbar. Ni berdasar pada kita pula lah. Kita tanya kenapa ada yang 10, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500. Kenapa berbeza-beza? Atas niat. Niat kita lah. Kalau kita niat tadi tunggu lama, ustaz ni masuk ke tak masuk? Masuk ke tak masuk? Misal contohnya, ustaz ni datang ke tak datang? Kitanya, hati kita berperang. Nak tinggal ke? Tapi berbagai-bagai keadaan hati kita kan tadi. Berkecamuk diri kita. Sama ada nak tunggu ke tak tunggu. Nak dengar ayat Quran ke tidak. Dan sebagainya. Di waktu tersebut Allah tulis pahala-pahala. Beza-beza orang. Beza-beza amalan yang kita niat tadi dengan tuadan kita tadi, semuanya Allah tulis sampai sebanyak 700 kali ganda. Jika dia berniat melakukan perbuatan jahat tapi dia belum melaksanakannya, maka perkara tersebut belum aku tulis. Allah sebut demikian. Niat bangun tidur, niat dia. Allah pagi ni tak mengumpat lagi ni, dia sebut demikian. Kita kena mengumpat dulu ni. Dia rasa je begitu pada diri dia. Di waktu tersebut, Allah tak tulis pun dosa pada dia. Dia baru je niat demikian. Kemudian, belum aku tulis. Tapi jika dia melakukan perbuatan jahat itu, maka aku tulis untuknya satu saja kejahatan. Bila dia pun mula bergerak, nak pergi mengumpat, Allah tulis satu je kejahatan dia. Allahu Akbar. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala yang berikut ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah, pemurahnya Allah. Siapa-siapa yang melakukan amal yang baik, falahu asyru amsalha, bagi dia 10 kali ganda pahala amal yang dilakukan itu. Siapa yang dia manja abil hasanah, dia baru datang untuk nak melakukan kebaikan, Allah tulis terus pahala untuk diri dia. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang datang dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang dia nak buat benda yang buruk pada diri dia, dan siapa yang melakukan perbuatan jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Allahu Akbar. Allah ni illa mithlaha. Allah akan balas berdasar pada jahat kamu tu. Satu kamu buat jahat, satu je Allah balas. Tapi kebaikan ni Allah ganda. Beza dalam hidup. Pahala yang Allah bagi. Wahum la yuzlamun. Mereka sekali-kali tidak dizalimi. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiayai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi mereka yang menginfak harta benda di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat
seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai yang lain. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap tangkai mengandungi 700, yang disebut dengan 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah menambahkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan juga maha mengetahui setiap amalan-amalan yang dikerjakan dalam kehidupan kamu itu sendiri. Allahu Akbar, pemurahnya Allah. Sebab tu kita ni belajarlah untuk berinfak. Allah banyak cerita tentang mengenai sedekah. Kenapa Allah suruh kita ni bersedekah sepanjang masa dalam hidup kita ni? Berinfak sepanjang masa dalam hidup kita ni. Kerana nak suruh kita ni kaya di akhirat. Kalau kita nak kaya di akhirat, kita bersedekah sekarang. Tapi bagi orang yang dia memilih untuk dia nak jadi orang miskin, orang fakir di akhirat, dia simpan harta benda dia. Dia simpan dalam hidup dia ni. Dia tak ambil manfaat pun daripada harta benda dia untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi dah dalam hidup kita. Bila sampai di akhirat, orang lain semua mewah-mewah. Orang lain semua mudah nak masuk dalam syurga. Kita pula jadi payah. Kenapa? Kerana kita kedekut di atas dunia. Kerana kita ni tak jadi pemurah. Sepatutnya kita ni di atas dunia ni, kita jadi pemurah. Tiba-tiba kita jadi orang yang kedekut di kalangan kita ni. Firman Allah Ta'ala lagi, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Perumpamaan orang yang berinfak harta benda dia mengharapkan keredaan Allah. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Dan dengan tujuan untuk menjadikan diri dia ni tasbit. Tasbit maknanya tetap. Jiwa dia dengan di jalan Allah. Dalam hidup dia, keteguhan jiwa dia di jalan Allah. Allah guna siapa yang berinfak dengan tujuan untuk dapatkan keredaan Allah, wa tathbitan min anfusihim. Dan nak suruh diri dia ni konsisten dengan yang disebut dengan agama Allah. Dalam hidup dia. Kamathali habbatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut seumpama sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat sepanjang masa. Orang ni orang yang subur, yang disebut dengan orang yang sentiasa segar dalam hidup dia. Siapa yang dia berinfak di jalan Allah, orang ni orang yang positif. Kalau kita sebut orang yang hidup dia sentiasa diberi yang disebut dengan kebaikan yang berpanjangan. Dekatlah dengan dia. Kerana orang yang macam ni Allah jadikan seumpama apa dia? Wabilun. Kamathali jannatin. Seumpama yang disebut dengan dataran tinggi. Birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Kebun itu menghasilkan buah 2 kali ganda. Di tanah subur, Cameron Highland misal contohnya. Tanah tu tanah tinggi. Allah gandakan 2 kali ganda. Tanah subur. Kalau dia cucuk tanam, maknanya tanah tersebut, kawasan tersebut dahlah tanah tu tanah yang baik. Kemudian lepas pada tersebut, dengan tanah yang baik ini, kemudian dalam masa yang sama juga Allah jadikan udara, cuaca yang elok. Allah jadikan demikian. Jika hujan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa illam yusibha wabilun fatallun. Jika hujan tidak menyirami kawasan tersebut, maka hujan gerimis akan memadai kawasan itu. Sejuk je kawasan yang demikian. Ni umpama orang yang bersedekah. Maksudnya apa dia? Katakanlah suatu hari dia ni dalam keadaan dia tak bersedekah, tapi dia dapat juga kebaikan-kebaikan yang lain. Gerimis itu datang dalam hidup dia. Maknanya hidup dia ni sentiasa mekar dan subur, sentiasa positif. Dalam hidup dia tak ada kita jumpa dalam hidup dia negatif pada diri dia. Dia sentiasa memandang positif setiap apa yang Allah kurniakan dalam hidup dia. Ni kesan daripada mana? Orang yang berinfak. Alhamdulillah. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 265. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan Allah melihat
ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Firman Allah Taala lagi, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah? Allah tanya, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Di kalangan kamu ni, siapa yang sanggup memberi pinjam pada Allah? Pinjaman pada Allah. Qardan hasana. Qardan sebagai pinjaman yang baik. Iaitu menafkahkan harta dia ke jalan Allah. Bila kita memberi harta benda kita, kita sayang. Tapi Allah minta kita gunakan harta kita di jalan dia. Maksudnya, kadang-kadang kita jumpa orang nak buat masjid. Kadang-kadang kita dengar orang nak jaga anak yatim. Kadang-kadang kita tengok musibah yang terjadi. Semua ni dipanggil jalan Allah. Jalan Allah dalam hidup kita. Banyaklah jalan Allah ni. Orang nak tegakkan agama Allah. Nak buat apa dia? Kerja-kerja baik dalam hidup ini. Lalu, kamunya bagi. Bila kamu bagi itu, maknanya kamu bagi sumbangan itu dengan tujuan apa dia? Qardan hasanah. Satu pinjaman yang baik pada Allah. Kamu bagi. Memberi pinjam pada Allah. Bila kita bagi pinjam pada Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan gandakan, berganda-ganda, melipat gandakan pembayaran padanya dengan lipat ganda yang banyak. Tengok cara Allah ajar pada kita kan. Nak suruh kita ni, pahala tu dapat. Kalaupun kita hidup di atas dunia, kita dapat. Kalau kita mati, kita dapat juga pahala tu. Kerana apa dia? Kerana kita telah memberi pinjam pada Allah, Allah balas. Bayar balik lepas pada kita mati. Lepas pada kita mati pun kita dapat. Katakanlah orang tu dah mati, tapi kita tolong bantu dia untuk bagi pinjam bagi pihak dia kepada Allah. Dapat juga. Dapat juga di sisi Allah. Wa yabsutu. Kemudian Allah gandakan yang banyak dan Allah menyempit dan Allah kemudian dan Allah lah wallahu yaqbidu. Allah lah yang menggenggam segala rezeki ini. Wa yabsutu, dan Allah lah yang melapangkan rezeki ini. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan balik kepada Allah. Maknanya kita ni kenapa yang kita jadi kedekut sangat dalam hidup kita ni? Kerana rezeki itu Allah yang bagi. Yang kita ada ni pun Allah yang bagi. Kemudian Allah jugalah yang tak bagi itu, yang tak ada tu pun Allah juga yang menggenggam. Wa yaqbidu. Allah juga. Lepas tu Allah sebut, akhirnya wa ilaihi turja'un, dan pada aku juga kamu balik. Jadi oleh kerana demikian, kenapa yang kamu jadi hidup kamu nak jadi payah sangat untuk nak menggunakan harta di jalan Allah, untuk kamu gunakan balik kepada jalan Allah dalam hidup kamu? Kita ni guna harta untuk perut kita ada. Beria kita beli makanan tu, beli makanan ni. Akhirnya kita buang makanan tersebut. Kita tak makan-makan pun. Makanan, kadang-kadang beli tu makanan tu sampai terbuang makanan. Dalam bulan Ramadan ya, nak masuk bulan Ramadan ni, ramai orang yang jadi demikian. Beli tu tamak nak suruh kenyang perut. Tapi waktu mana berbuka, minum air cendol segelas, kemudian minum yang disebut dengan makan dengan nasi sepinggan, dah kenyang. Habis makanan yang lain, dah tak termakan, tak terjamah. Akhirnya berlaku pembaziran pada diri kita. Padahal di akhirat nanti kita akan disoal, kenapa kamu bazir? Kenapa kamu jadi macam ni dalam hidup kamu? Kedekut pada agama Allah, pada jalan Allah. Tapi untuk nafsu kamu layan dia. Kamu biarkan nafsu kamu tu menguasai dalam hidup kamu. Akhirnya kita ni dosa begitu je dalam kehidupan kita. Semua yang ada dalam beberapa ayat tersebut merupakan kurniaan Allah Ta'ala. Allah anugerahkan. Sedangkan yang ada dalam surah An-Najm ayat yang ke-39 merupakan ketetapan mengenai keadilan Allah. Surah An-Najm ayat yang ke-39 itu, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ayat tersebut. Kemudian yang kita bincangkan ini merupakan ketetapan mengenai keadilan Allah. Sesungguhnya balasan yang berlipat ganda yang diberikan Allah Ta'ala
pada orang yang melakukan setiap kebaikan, baik 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Diberinya. Mahupun 1 juta kali ganda sekalipun adalah kurniaan Allah sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut ini. Hadis yang kita nak sebut ni diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan membalas tiap-tiap kebaikan sebanyak 1 juta kali ganda. Dalam satu riwayat kata bahawa Allah akan balas. Rasulullah kata, segala kebaikan yang kamu buat ini 1 juta kali ganda. Kita bagi RM1 tapi Allah balas 1 juta ringgit. Mana kita nak dalam hidup kita? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Allah Taala membalas tiap-tiap kebaikan sebanyak 2 juta kali ganda. Ada lagi riwayat yang sebut, semua kebaikan yang kamu buat itu Allah balas sebanyak 2 juta kali ganda. RM1 bagi 2 juta ringgit yang Allah balas. Nak sebutnya gambaran. Kalau kita bagi yang 2 juta, berapa ratus juta yang Allah balas pada diri kita. Besarnya nilai kalau duit tenaga sama juga. Allah balas setiap tenaga kita ni dengan balasan yang tak ternilai dalam hidup kita. Kita kata, kenapa Allah tak balas di dunia, Ustaz? Kita duduk dalam kuliah. Tapi duduk dengan kuliah, lama-lama mati juga kita sebut. Kita jawab, lepas pada mati, Allah balas. Pahala tu, Allah tak bagi di dunia. Tapi Allah balas dalam kubur. Di waktu itu, kita akan terkejut, tergamam. Kita bangun di padang mahsyar, kita dapati banyak pahala-pahala kita. Kan dalam hadis Rasulullah cerita, ada seorang hamba Allah, dia bangun-bangun di padang mahsyar, tengok pahala dia bergunung, pahala dia banyak, dia gunungan, pahala yang banyak. Dia tanya malaikat, datang daripada mana pahala yang banyak-banyak sebegini? Ni nak masuk syurga ni, nak masuk syurga. Tapi dia sebut, aku ni tak ada amalan pun. Di atas dunia tak banyak pun amalan. Lepas tu Allah tak balas pun yang aku buat amalan-amalan tu. Lalu malaikat jawab, inilah hasil daripada amalan kamu berdoa kepada Allah yang Allah tak mustajab di dunia, tetapi Allah mustajab semuanya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun sebut, kalau tahulah macam ni malaikat, aku minta supaya Allah jangan mustajab semua doa aku di dunia. Tu nak sebut pada diri kitanya. Kita ni biar kita rasa jangan berputus asa dalam hidup kita. Macam kita doa, jangan putus asa. Doa angkat tangan, malas sangat kita. Doa, baca doa yang sama je kita baca. Tak ada dah berubah-berubah doa kita. Angkat tangan tu, jadi kita ni tak sebut dah ayat-ayat yang lain dalam hidup kita. Cerita-cerita. Kenapa? Doa saya Ustaz sejak dulu kini selama-lamanya macam ni lah Ustaz. Dia sebut demikian. Dalam hidup dia tak berubah-berubah doa dia. Jangan. Kita ni biar berubah lah. Doa kita masa kita muda dulu lain. Masa kita tua ni lain. Doanya apa dia? Minta syurga Allah. Bahasa kita tu biar bahasa yang indah-indah yang kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kita. Kemudian digambarkan sebanyak 2 juta kali ganda. Ini merupakan kurniaan Allah Taala sebagaimana Allah Ta'ala memberikan kurniaan pada budak kecil dengan memasukkan mereka ke dalam syurga. Walaupun dia tidak pernah melakukan amal. Tengok, kalau kita kata, macam mana Allah boleh bagi pahala banyak sangat pada kita? Kita buat sikit je, tapi pahala tu Allah jadikan banyak untuk diri kita. Macam mana Allah bagi pada diri kita? Jawabnya, ada budak kecil, dia mati. Tapi dia tak pernah pun buat amalan. Tapi Allah masuk dalam syurga. Maknanya pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya. Oleh yang demikian, bagaimana pendapat kamu mengenai amal seorang mukmin yang dilakukan sendiri ataupun yang dilakukan untuk orang lain untuk dirinya? Kalaulah budak sekecil itu tak pernah buat amalan, dia mati di saat mana dia kecil, Allah masukkan dia dalam syurga. Bayangkan kita yang buat amalan, yang kita buat amalan untuk orang, lebih-lebih lagi lah Allah akan gandakan. Allah bagi. Kita kata, boleh sampai ke pada orang yang meninggal dunia? Orang yang meninggal dunia, dah mati dah dia. Kemudian kita baca ayat Quran untuk dia. Niat untuk dia. Sampai ke tak sampai? Kalau budak sekecil
yang tak buat amalan tu pun Allah masuk dalam syurga. Kita ni buat amalan untuk orang, takkanlah Allah tak bagi pahala untuk diri kita. Itu cara diajar oleh Imam Qurtubi pada diri kita ni, nak suruh kita ni faham bahawa berbuatlah amalan-amalan yang baik pada mereka yang dah meninggal dunia. Lebih-lebih lagi lah, amalan baik tu kita buat untuk diri kita. Buat amalan baik je dalam hidup kita. Jangan buat amalan jahat. Orang kita ni, yang larang itulah dia buat. Yang disuruh, dia tak buat. Yang disuruh oleh Allah. Wa ma umiru. Dan apa saja yang disuruh oleh Allah. Liya'budullah. Dengan tujuan untuk jadi hamba pada Allah. Yang disuruh tak nak buat. Manakala yang dilarang, yang itulah kita nak buat. Allah suruh kita zikir. Malas pula nak buat. Allah larang kita mengumpat. Yang itulah yang kita senang buat. Tengok cara dalam hidup. Allah larang kan. Jangan mengumpat. Jangan mengumpat itu pun yang itulah yang paling senang nak mengumpat. Jangan berprasangka buruk dalam hidup. Prasangka dengan orang tu, prasangka dengan orang ni dalam hidup kita. Yang dilarangnya jangan. Tapi yang disuruhnya kita tak buat. Yang disuruh selawat pada Nabi. Diajar supaya zikir pada Allah dalam hidup kita ni setiap masa dan setiap ketika. Tapi yang disuruh kita tak buat. Manakala yang dilarang, yang tu pula kita buat dalam hidup kita. Padahal pahala tu banyak yang Allah sediakan untuk diri kita. Al-Khairaiti dalam Al-Qubur berkata, apabila membawa orang yang meninggal dunia, maka kaum Ansar biasa membaca surah Al-Baqarah. Bila diusung jenazah sampai ke kuburan, biasanya orang Ansar dia sambil usung tu dia baca apa? Surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah baru sampai ke kubur. Itu cara demikian. Nak sebutnya sungguh menarik, nak gambarkan tentang amalan orang yang hidup membantu orang yang di atas usungan ini, yang meninggal dunia itu. Baca surah Al-Baqarah, bayang berapa banyak tu, 286 ayat. Nak boleh sampai ke kubur, jauhnya mereka usung. Kenapa? Mereka nak tolong orang yang meninggal dunia ni untuk diberi kelapangan di dalam kubur nanti. Kita kan, zaman kita ni, naik atas van jenazah. Nak sampai ke kubur tu, senyap je, tak ada apa-apa. Diiringi oleh keluarga, begitulah. Kemudian rakam, nak post dalam TikTok. Nak post dalam TikTok pada anak-anak kita ni. Ni budaya kita. Bukan kata nak baca Al-Quran. Bukan kata nak doa-doa untuk orang yang meninggal dunia ni. Tapi senyap je, rakam je. Sekadar rakam nak post dalam TikTok. Sungguh menarik sekali syair yang terdapat di bawah ini. Syair apa dia? Ziarahilah dua ibu bapa kamu dan berdirilah di hadapan kubur mereka. Diri, membelakangkan kiblat. Bila kita pergi ke kubur ni, cara kita pergi ke kubur, ziarah orang yang kita ziarah ni, biar dia menghadap kepada kiblat, kita menghadap ke muka dia. Itu cara ziarah kita. Berdiri di hadapan kubur mereka, seakan-akan dengan demikian kamu dibawa kepada mereka. Seumpama kita ni berdepan dengan dia dan kita memberi pahala untuk diri dia. Itu cara demikian. Kami sengaja membincangkan dengan panjang lebar mengenai masalah ini. Kerana menurut pendapat Abdul Aziz bin Salam, pahala bacaan Quran tidak dapat sampai pada mayat berdasar pada surah An-Najm yang kita baca tadi. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Itu pandangan Abdul Aziz bin Salam. Abdul Salam. Yang berpandangan bahawa bacaan Quran tak sampai. Tapi kami berpandangan sampai. Setelah mana Abdul Aziz bin Salam meninggal dunia, salah seorang sahabatnya bermimpi melihat Abdul Aziz bin Abdul Salam dikelilingi oleh beberapa orang dan mereka bertanya pada Abdul Aziz bin Abdul Salam, kamu dahulu mengatakan bahawa pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan untuk si mati tidak dapat sampai kepadanya. Bagaimana pendapat kamu mengenai perkara ini? Lalu Abdul Aziz dalam mimpi itu, dia sebut pada sahabat dia, dia jawab, aku berkata begitu ketika masih hidup di dunia. Tetapi sekarang aku meninggal dunia dan apabila melihat keagungan Allah Ta'ala terhadap perkara tersebut mengenai pahala membaca Al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia, aku berpendapat bahawa pahala tersebut dapat sampai pada orang mati. Sampai sebenarnya. Waktu mana dia hidup,
Syekh Abdul Aziz bin Salam ni seorang ulama yang terkenal jugalah. Dia berpandangan bahawa baca Quran tak sampai pada orang mati. Tapi bila dia mati, sahabat dia bermimpi. Berjumpa dengan dia, lalu sahabat dia tanya, "Macam mana sekarang kamu?" Lalu dia kata, "Aku melihat keagungan Al-Quran sampai rupa-rupanya kalau kita baca Quran dan kita hadiahkan pada orang dah meninggal dunia, sampai pahala itu untuk mereka. Sampai pahala ini sendiri." Seorang hamba akan dikebumikan di dalam tanah yang merupakan tempat asal untuk diciptakan kejadian dia. Kalau kita tanya, kat mana orang ni akan dikebumikan? Di mana tanah kubur yang dikebumikan dia? Sebenarnya di situlah asal usul tanah yang diambil untuk diciptakan dia, dijadikan dia. Itu kaedah dia dalam kehidupan ini. Diriwayatkan daripada Abu Isa At-Tirmizi, daripada Matar Akam-Mishi, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu li 'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah." Apabila Allah menetapkan tempat seorang hamba tersebut meninggal dunia, maka Allah akan menjadikan hamba itu perasaan dia untuk datang ke tempat untuk dia meninggal dunia. Dia akan jadi demikian. Mana-mana orang, ya Allah nak jadikan dia meninggal dunia, katakanlah kita ni nak meninggal dunia di Mekah. Lalu perasaan kita ni Allah datangkan pada diri kita ni untuk nak ke Mekah, nak ke Mekah, nak ke Mekah. Itu dia akan jadi demikian. Dan datang tempat tersebut kerana ada satu hajat. Atau alasan, hajat itu banyaklah. Kadang-kadang Allah nak matikan kita ni, na'udzubillah min dzalik, di tempat-tempat yang kita tak biasa sampai. Misal contohnya. Tapi dalam perjalanan tu Allah matikan kita. Allah datangkan hajat kita tu lah. Kita baru berhajat. Nak pergi ziarah orang tu, nak ziarah, nak pergi berjalan ke sana, nak berjalan. Dalam perjalanan tu, kematian sampai. Itu cara Allah jadikan demikian pada seorang. Abu Isa mengatakan bahawa hadis tersebut hadis gharib. Abu Izzah mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, apabila Allah telah menetapkan ajal seorang hamba, satu tempat dia akan meninggal dunia, maka Allah akan menjadikan hamba itu datang ke tempat tersebut kerana satu hajat ataupun satu keperluan yang diingin lakukan. Allahu Akbar. Bila Allah nak matikan kita kat Brunei, misal contohnya, dia jadi rasa nak pergi ke Brunei lah. Orang Brunei pun tunggu kita datang, misal contohnya. Demikian juga orang Brunei. Bila orang Brunei, dia rasa dia nak dimatikan oleh Allah dekat Malaysia, misal contoh, dia akan didatangkan. Datanglah, adalah hajat. Dia bagaimana nak datang. Datang ni dia akan usaha sampai dekat Malaysia, mati dia. Tu dia akan jadi demikian. Kita sama juga dengan orang Singapura, dengan orang Indonesia. Kadang-kadang kita tak tahu bi ayyi ardin tamut, di mana tempat yang kita akan mati. Tapi bila Allah nak matikan kita, Allah akan gerakkan kita ke tempat itu. Nak pergi sana, nak pergi sini. Nak ziarah anak-anak, misal contoh. Nak pergi ziarah anak. Kita pun rasa rindu ni. Nak nampak terbayang-bayang cucu kita. Terbayang-bayang anak-anak kita siap masakan untuk kita dan sebagainya. Nak pergi pada diri kita, pada mereka ini sendiri. Tapi, waktu mana sampai di rumah anak, Allah matikan kita. Itu dia jadi demikian. Ni hajat kita tu menjadikan kehadiran kita untuk kematian. Allah jadikan demikian. Abu Izzah mengatakan bahawa hadis tersebut berdasar hadis sahih yang berlaku. At-Tirmizi, Abu Hurairah meriwayatkan dalam Nawadil Usul daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membuat rondaan melalui beberapa sudut kota Madinah. Ketika Rasulullah sampai di perkuburan, Rasulullah melihat sebuah lubang yang sedang digali. Lalu Rasulullah berhenti di sana dan Rasulullah tanya, untuk siapa lubang kubur ini dibuat? Orang menjawab, lubang kubur ini dibuat untuk seorang pemuda yang berasal daripada Habsyi. Daripada Hafsah Rasulullah. Dia datang meninggal dunia di sini. Lalu Rasulullah menjawab, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak, la ilaha illallah. Rasulullah jawab, la ilaha illallah. Allah telah membawanya daripada daerahnya untuk dikebumikan di tanah tempat dia berasal. Asal dia dekat sini rupa-rupanya.
Kan ada orang yang asal tanah dia ialah perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi', tempat dia. Sahabat saya, Ustaz Nur Azli Musa. Allah yarham Ustaz Taliban yang janggut panjang. Dia tersebut nak pergi ke Madinah, nak pergi ke Mekah. Waktu mana dia telefon pada saya tanya, kenapa nak pergi? Orang tengah sibuk dengan urusan ini. Dia kata anak nak konvo dekat Universiti Madinah, dia sebut pada saya. Dia pun pergi ke Madinah. Besok nak balik tu, malam tu dia berjanji dengan sahabat dia. Besok pagi sebelum kita balik, kita pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut pada sahabat dia. Malam dia tidur, bila dia tidur malam tersebut, datang malaikat maut. Cabut nyawa dia. Umur 51 tahun. Meninggal dunia. Dan di bumi, di perkuburan, disolatkan di Masjid Nabawi. Selesai solat Masjid Nabawi tu, waktu mana mandi jenazah dia tu, keluar air mata ni, bergenang dekat mata dia. Air mata. Ustaz, Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa. Kemudian, di semayang di Masjid Nabawi. Lepas semayang tu, di bumi tu, depan, mula-mula masuk tu kat depan tu terus. Dekat sebelah dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Sebelah belakang dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Depan dia tu anak Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar. Dikelilingi di kawasan orang-orang soleh. Maknanya apa dia? Di tempat asal dia, di situlah Allah ambil tanah dia. Tanah kejadian dia. Diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah menetapkan ajal seorang hamba dan tempat dia akan meninggal dunia, maka Allah Taala menjadikan hamba itu datang ke tempat tersebut kerana satu hajat ataupun keperluan. Dan pada hari kiamat, bumi tempat dia dikebumikan akan berkata, ya Allah, inilah amanah kamu yang kamu amanahkan padaku dahulu, lalu dikeluarkan hamba tersebut. Maknanya bila hari kiamat nanti, bumi sebut, tanah ni tanah amanah kamu untuk diciptakan dia, ya Allah. Jadi aku tolong jaga balik dia. Bila dia mati itu dikebumikan di tempat itulah tanah asal dia yang dia diciptakan. Diambil daripada tanah itu. Dia betul-betul dekat kawasan kubur, dalam tanah kubur dia tu, di situlah Allah ciptakan jadinya dia, manusia itu sendiri. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung. Segeralah membayar hutang dalam melaksanakan wasiat orang yang dah meninggal dunia ini untuk membantu mereka pada pengajian yang akan datang nantilah. Cukuplah. Kita belajar sikit-sikit ya. Jangan belajar banyak-banyak, nanti tak ingat di kalangan kita ni. Lupa dah apa yang kita belajar awal-awal sebelum daripada ni. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang tajuk perbincangan kita ini. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah